Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pelajar-pelajar yang cikgu sayangi serta guru-guru yang cikgu hormati. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Pada hari ini, cikgu akan memberi satu taklimat iaitu panduan pelaksanaan kajian KIS tingkatan 5. Taklimat ini adalah kesinambungan daripada taklimat untuk kajian KIS tingkatan 4, cuma ada beberapa penambahan yang cikgu buat. Baiklah pelajar boleh sediakan pen dan kertas untuk mencatat butiran-butiran yang perlu untuk pelajar boleh jadikan rujukan pada masa hadapan. Sebelum kita ke taklimat seterusnya, kita tengok dahulu secara umum apa yang dikehendaki untuk kajian KIS di tingkatan 5. Sekarang kita tengok apa itu kajian KIS. Kajian KIS sejarah KSSM adalah satu tugasan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap pelajar sejak tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5. Sesuai dengan perkembangan terkini, pelajar digalakkan menghasilkan kajian melalui format PowerPoint. Namun begitu, pelbagai kaedah kajian dibenarkan. Pelajar boleh menghantar kajian KIS yang telah lengkap melalui email guru untuk mengelak penyebaran virus. Guru akan muat turun dan memaparkan di projektor sewaktu pelajar membuat pembentangan. Guru mata pelajaran akan membuat pentaksiran terhadap setiap hasil kerja pelajar dan boleh meletakkan peratusan tertentu untuk pengiraan markah akhir tahun bagi pelajar tingkatan 4. Untuk markah kajian dan pembentangan, pelajar tingkatan 5 pula bergantung kepada keputusan mesyuarat panitia atau oleh arahan ketua panitia atau pentadbir sekolah. Sekarang kita tengok format kajian yang perlu pelajar ada sewaktu membuat kajian KIS. Pertama, kalau kita tengok, mesti ada pendahuluan. Pendahuluan ini termasuk juga muka hadapan. Yang kedua, ada objektif kajian. Pas ini kita akan tengok perincian ke semua sub format kajian ini. Yang ketiga, mesti ada kaedah kajian. Keempat, hasil dapatan kajian. Di sinilah pelajar menulis ataupun mula menulis hasil yang pelajar dapat daripada pernyataan masalah yang diberikan atau dicari oleh pelajar. Kesimpulan dan cadangan. Di sini pelajar boleh memasukkan nilai-nilai kebat. Seterusnya lampiran dan rujukan yang pelajar gunakan sewaktu menulis laporan kajian ataupun dapatan kajian. Perhatikan yang kuning itu, yang di penjuru kiri. Semua 7 item format kajian ini wajib ada untuk kajian KIS dianggap lengkap. Jadi pelajar tak boleh buat hanya dapatan kajian saja dan ditunjukkan semasa pembentangan. Itu menunjukkan kajian pelajar tidak lengkap. Jadi mesti ada 7 format ini, barulah dikira satu kajian KIS yang lengkap. Seterusnya, kita mula meneliti contoh pelaksanaan kajian KIS untuk sejarah KSSM tingkatan 5. Sekarang kita tengok item yang pertama iaitu pendahuluan. Selain daripada muka hadapan, selepas itu pendahuluan di mana pelajar perlu menyatakan sebab kajian dilaksanakan. Contohnya, pada poin yang pertama, pelajar boleh tulis kajian KIS sebagai memenuhi keperluan tugasan
mata pelajaran sejarah KSSM. Kemudian diikuti oleh fakta yang lain ataupun poin yang lain, seperti mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat seperti guru, ibu bapa, rakan dan orang sumber. Yang ketiga, nyatakan masa diambil, halangan yang dihadapi, media yang digunakan serta kesan positif yang diperolehi oleh pelajar. Seterusnya, item yang kedua, penulisan adalah penulisan objektif kajian kes. Pertama, tengok di bawah. Mengetahui objektif kejadian dan menulis laporan kajian berdasarkan objektif yang telah dibina. Contoh, objektif yang dibuat di sini adalah kajian pelajar ke atas pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Contoh objektif kajian adalah seperti berikut. Pertama, mengenali dan memahami kronologi pendudukan Jepun. Kedua, mengkaji sebab pendudukan Jepun. Ketiga, mencari sebab kekalahan British kepada tentera Jepun. Yang keempat, mengkaji polisi pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. Yang kelima, mengkaji kesan ke atas penduduk Tanah Melayu. Dan yang seterusnya, mengambil iktibar dan pengajaran daripada pendudukan Jepun. Ini contoh objektif dan boleh lagi dibuat sub-subnya ataupun subtopiknya, perinciannya, setakat mana tajuk ataupun pernyataan masalah yang dikaji oleh pelajar. Perincian yang ketiga adalah cara ataupun kaedah penulisan kaedah kajian kes. Pertama, mengenal pasti kaedah yang sesuai dengan kajian. Contoh, kaedah kajian. Pertama, kaedah bertulis seperti gali cari, maritim dan angkasa lepas. Kaedah lisan, temu ramah, wawancara, perbualan dan lain-lain lagi. Yang telah kita temui, dua kaedah ini suatu belajar di tingkatan 1. Seterusnya, melalui kaedah pemerhatian, membuat kajian di perpustakaan serta kajian secara rayawan cyber. Sekarang cikgu tunjukkan contoh penulisan kaedah kajian seperti saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian untuk mengkaji dan membuat kajian kes ini. Antaranya, saya telah mengumpul banyak maklumat dengan lebih mendalam tentang pendudukan Jepun di Tanah Melayu dengan menemu ramah orang sumber yang terlibat semasa pendudukan Jepun dan juga generasi kedua yang diceritakan peristiwa oleh generasi pertama. Selain itu, saya juga turut menemu ramah beberapa ahli sejarah untuk memahami aspek kajian dengan lebih mendalam. Penyelidikan di perpustakaan dan rayawan cyber juga dibuat bagi mencari maklumat tambahan. Ini adalah contoh penulisan kaedah kajian dan pelajar boleh mengubah mengikut topik hasil daripada pernyataan masalah yang diberikan oleh guru. Sekarang kita mula meneliti hasil dapatan kajian melalui pernyataan masalah. Di sini cikgu ambil satu contoh pernyataan masalah, iaitu pada pasca kemerdekaan, Malaysia menuju era baru dan mula melibatkan diri dengan masyarakat antarabangsa melalui penyertaan dalam pelbagai pertubuhan seperti Pertubuhan Persidangan Islam atau OIC. Berdasarkan kajian anda, sejauh manakah Malaysia berperanan di dalam OIC? Lalu hasil kajian pelajar dimasukkan dalam perincian yang keempat, iaitu hasil dapatan kajian daripada pernyataan masalah
yang diberikan kepada pelajar ataupun pelajar merangka sendiri penyataan masalah sekiranya diberi kebebasan untuk membuat kajian oleh guru. Di sini ada contoh pendahuluan yang boleh pelajar jadikan rujukan untuk penulisan kajian berkenaan dengan OIC dan juga untuk kajian-kajian yang lain. Contohnya, Pertubuhan Kerjasama Islam ataupun OIC, kadang-kadang disebut juga Pertubuhan Persidangan Islam ataupun Organisation of the Islamic Cooperation, ialah satu pertubuhan antarabangsa di kalangan negara-negara Islam yang mempunyai delegasi tetap ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Organisasi ini terdiri daripada gabungan 57 negara-negara Islam di seluruh dunia yang kebanyakannya daripada negara-negara Timur Tengah dan Utara Afrika, Kaukasus, Asia Tenggara, Asia Tengah, Balkan dan juga Asia Selatan. Negara-negara ini telah membuat keputusan untuk mengumpulkan sumber mereka bersama-sama, bergabung bersatu tenaga dan suara untuk melindungi kepentingan dan memastikan kemajuan dan kebajikan umat Islam di seluruh dunia. Ini contoh pendahuluan hasil dapatan kajian daripada kajian kes berkenaan dengan tajuk ataupun pernyataan masalah OIC. Seterusnya kita tengok bahan-bahan rujukan yang boleh pelajar ambil dan berkenaan juga yang begitu juga dengan tajuk yang lain. Dia ada contohnya logo pertubuhan, majalah penerbitan yang dibuat oleh pertubuhan tersebut dan majalah-majalah ataupun bahan bercetak ataupun bahan keluaran oleh pertubuhan ini boleh pelajar jadikan rujukan, serta persidangan-persidangan tahunan contohnya boleh pelajar jadikan sebagai fakta untuk menyokong hasil dapatan daripada kajian pelajar. Peta juga boleh dimasukkan dengan melakar. Contohnya di sini peta yang menunjukkan negara-negara yang menyertai persidangan negara Islam ataupun persidangan kerjasama negara Islam. Seterusnya untuk item yang kelima, kita tengok kesimpulan ataupun penutup pembentangan hasil dapatan pelajar. Okey, pertama, memberitahu apa yang pelajar dapat daripada dapatan kajian. Contohnya dalam kes OIC, apa peranan Malaysia yang telah dimainkan oleh negara kita. Contohnya kita pernah menjadi pengerusi pertubuhan OIC dan contohnya dan sebagainya, serta bantuan-bantuan lain yang diberikan oleh negara melalui OIC untuk membela nasib umat Islam, contohnya seperti di Palestin dan negara-negara konflik yang lain. Kedua, menyatakan kesan bahan sejarah yang dikaji kepada manusia zaman kini, contohnya melalui penubuhan OIC itu, apa yang telah dicapai oleh OIC sepanjang penubuhannya. Ketiga, memasukkan elemen kebat seperti jika bahan sejarah itu tidak berlaku ataupun tidak wujudnya penubuhan OIC, apa senario yang berlaku kepada nasib umat Islam pada masa kini. Okay, contohnya, jika OIC tidak ditubuhkan, apa nasib negara Islam dan umat Islam? Contohnya, kalau OIC pada pendapat anda tidak ditubuhkan pun, nasib umat Islam juga seperti sekarang terkontang-kanting, mengadu nasib dan hidup dalam kemelaratan
hidup dalam peperangan walaupun ada OIC contohnya. Ini bergantung pada hujah pelajar berdasarkan kepada fakta semasa dan boleh pelajar rujuk ataupun hujah secara pro dan kontra untuk akhirnya kita mengambil nilai-nilai positif untuk maju ke hadapan. Seterusnya, apakah OIC mampu membela umat Islam dalam aspek ekonomi, sosio-budaya, ekonomi, sosio-budaya dan juga strategi politik untuk umat Islam? Jadi ini pelajar boleh beri hujah hasil daripada dapatan kajian setakat mana peranan yang dimainkan oleh OIC, dan juga pelajar boleh merangka peranan-peranan lain ataupun cadangan-cadangan lain yang boleh diajukan untuk memantapkan lagi pertubuhan OIC seterusnya membela nasib negara Islam dan umat Islam. Seterusnya, perincian yang ke-6 dalam hasil dapatan ataupun hasil laporan kajian kes dipanggil iaitu lampiran. Di sini bahan rujukan tambahan seperti salinan surat peribadi, surat rasmi dan lainnya perlu disertakan bersama. Kalau pelajar buat secara PowerPoint, bermakna pelajar perlu scan dan tunjukkan dalam laporan hasil dapatan kajian. Salinan berupa CD temu bual, bahan video, sokongan fakta atau gambar-gambar sokongan. Gambar sokongan ini yang tidak termasuk di dalam laporan hasil dapatan kajian. Ini bermakna satu lampiran untuk memperkukuhkan lagi penulisan hasil dapatan pelajar. Surat kebenaran ibu bapa untuk pelajar-pelajar membuat kajian. Surat rujukan sekolah untuk orang sumber, contohnya ada pelajar ada nak menemu ramah orang sumber, contohnya anak kepada mangsa Perang Dunia Kedua. Lalu pelajar boleh minta dengan guru mata pelajaran dan guru akan mengeluarkan surat rujukan yang ditandatangani oleh pengetua sekolah untuk pelajar jumpa dan tunjukkan kepada orang sumber, dan ini dibuat secara rasmi agar pelajar-pelajar sewaktu berjumpa dengan orang sumber itu dalam kebenaran pihak sekolah. Atau bahan sokongan lain untuk kajian kes yang ada dan perlu pelajar tunjukkan untuk memperkukuhkan lagi bahawa hasil dapatan pelajar itu dibuat melalui bahan sokongan-sokongan yang lain. Seterusnya kita tengok rujukan. Rujukan ni agak berbeza dengan lampiran kerana tidak semua rujukan itu contohnya boleh dilampirkan. Pertama, kita tengok murid boleh mengumpul dan mencari data daripada sumber yang berkaitan. Kedua, membuat banding beza hasil dapatan dengan rujukan yang diperolehi berdasarkan objektif kajian yang telah ditetapkan. Ketiga, menyenarai bahan-bahan yang dirujuk. Contoh, sumber rujukan pertama menamakan orang sumber. Di sini orang sumber kalau boleh catatkan IC-nya ataupun kad pengenalannya, tinggal di mana. Dan di sini pelajar perlu berjanji bahawa tidak ada kebocoran data peribadi orang sumber. Yang kedua, dokumen dan jurnal perlu dinyatakan pengarangnya, tajuknya, tahun diterbit, serta kadang-kadang ada syarikat penerbit. Kemudian laman sesawang. Laman sesawang ini pelajar perlu tulis linknya, link laman sesawang ini. Kemudian ada majalah-majalah yang diterbitkan. Selain daripada majalah, kalau ada akhbar
buku-buku dan sebagainya, perlu dituliskan nama pengarang ataupun nama majalah, penerbitnya dan diterbitkan pada tahun berapa. Dan kadang-kadang pelajar perlu juga tulis halaman yang dirujuk. Seterusnya, agensi yang berkaitan seperti Arkib Negara, Muzium Negara dan sebagainya. Seterusnya, buku-buku tulisan akademik oleh profesor-profesor, pendapat-pendapat daripada ilmuwan-ilmuwan. Ini dipanggil sumber rujukan. Seterusnya, kita tengok contoh rujukan agar lebih mendalam untuk pelajar lebih faham. Seperti buku yang dikarang oleh sesiapa saja, jurnal akademik, banyak terdapat di perpustakaan. Ketiga, ensiklopedia, contohnya Encyclopedia of Britannica, satu ensiklopedia yang masyhur. Seterusnya, temu ramah, wawancara, temu bual, mikrofilm. Mikrofilm ni ada gambar yang di kanan bawah. Kanan bawah itu menunjukkan mikrofilm. Biasanya ada di perpustakaan universiti atau perpustakaan negara contohnya, di mana pelajar boleh tengok dan pinjam serta menonton di skrin untuk melihat fakta-faktanya. Cikgu nak transkrip mikrofilm ini. Mikrofilm ini dibuat untuk mempertahankan fakta, kerana biasanya kalau diberi pinjaman dalam bentuk kertas itu akhirnya lama-lama akan jadi koyak. Lalu pihak perpustakaan biasanya mencetak ataupun menyimpan fakta-fakta di dalam mikrofilm. Diary pengembara, contohnya pelayaran Ibnu Battuta, pelayaran Marco Polo, catatan Ai Ching dan sebagainya. Wikipedia, contohnya Wikipedia bahasa Melayu dan pelbagai bahasa. Wikipedia ini boleh diambil sebagai garis panduan dalam penulisan. Seterusnya, YouTube, ada video-video pelajar boleh download dan juga tunjukkan sewaktu pembentangan kajian KIS. Akhir sekali, kita tengok laman web yang ada www.http. Jadi nyatakan linknya sewaktu pembentangan. Sekarang cikgu tunjukkan beberapa contoh pernyataan masalah yang boleh pelajar jadikan rujukan dan panduan untuk membuat ataupun mengkaji ataupun menghasilkan kajian KIS dan juga hasil dapatan. Bagaimanapun, pernyataan masalah ini adalah satu contoh dan ianya bergantung kepada pernyataan masalah yang akan diberikan oleh guru sekiranya pihak sekolah ataupun panitia sejarah menetapkan satu bentuk khusus kajian secara umum yang dilakukan oleh pelajar, ataupun guru memberi kebebasan kepada pelajar untuk menghasilkan pernyataan masalah sendiri. Untuk pengetahuan pelajar, semua isu yang dibincang dan dipelajari untuk sukatan pelajaran di tingkatan 5 sejarah KSSM boleh pelajar jadikan rujukan dan asas untuk membina pernyataan masalah. Di sini cikgu tunjukkan beberapa contoh pernyataan masalah yang boleh pelajar jadikan panduan dan rujukan, serta jika berminat boleh membuat pernyataan masalah ini untuk ditunjukkan kepada guru pelajar dan seterusnya mendapatkan persetujuan daripada guru untuk pelajar membuat hasil kajian. Pertama, kedaulatan sesebuah negara boleh tergugat melalui pelbagai perkara yang akhirnya membuka peluang
neokolonialisme di era globalisasi kini. Bincangkan. Yang kedua, amalan rasuah dikatakan umpama bara yang boleh menghancurkan negara. Pada pendapat anda, dalam keadaan bagaimanakah amalan rasuah boleh berlaku dan cadangkan langkah-langkah menghapuskan amalan rasuah. Ketiga, amalan sistem demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan di negara kita agak unik berbanding dengan negara republik yang mengamalkan sistem presiden. Di peringkat negeri juga demikian. Bincangkan peranan YDPA ataupun Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu dalam sistem demokrasi di negara kita. Contohnya, peranan yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong apabila negara berhadapan dengan situasi keselamatan rakyat seperti penyakit, contohnya penyakit COVID-19, lalu Yang di-Pertuan Agong mengambil inisiatif untuk meluluskan pengisytiharan darurat yang diajukan oleh Kabinet Malaysia. Seterusnya, yang keempat, pemisahan kuasa kepada 3 cabang kuasa iaitu eksekutif, kehakiman dan perundangan mengikut tuntutan demokrasi dengan YDPA sebagai ketua negara antara faktor keamanan dan keharmonian di negara kita. Bincangkan. Yang kelima, Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah lanjutan daripada PTM 1948 menggariskan hak dan senarai dan bidang kuasa antara persekutuan dengan negeri. Buat satu analisa daripada kajian anda. Penyataan masalah yang seterusnya adalah contoh yang keenam. Idea gagasan Malaysia yang diilhamkan oleh Tunku Abdul Rahman telah mengheret Sabah, Sarawak dan Sabah dimerdekakan lebih cepat oleh British selain menyatukan kaum Bumi Putera. Bincangkan sokongan, halangan dan cabaran yang ditempuhi oleh Kuala Lumpur untuk Tanah Melayu membentuk Malaysia bersama Sarawak dan Sabah. Ketujuh, demografi Malaysia yang merupakan negara berbilang kaum memerlukan peranan semua pihak bagi tujuan mengekalkan keamanan. Bincangkan. 8. Dasar ekonomi baru bertujuan memajukan kaum Bumi Putera yang tertinggal dalam pelbagai lapangan kesan dasar pecah dan perintah oleh penjajah. Bincangkan kewajaran jika dasar ekonomi baru ini diamalkan semula oleh kerajaan. 9. Pelbagai perancangan dilakukan oleh kerajaan untuk mengekalkan perpaduan di kalangan rakyat. Sejauh manakah sukan membantu memupuk semangat perpaduan? 10. Penyertaan Malaysia ke pertubuhan dan organisasi antarabangsa banyak memberi manfaat dan kelebihan kepada negara dari segi politik, ekonomi dan sosio-budaya. Bincangkan. Ke-11. Penubuhan syarikat yang berkaitan kerajaan ataupun Government Link Company GLC banyak memberi manfaat serta faedah kepada negara. Bincangkan. Ini adalah contoh penyataan masalah yang pelajar boleh buat kajian dan pelajar boleh tunjukkan kepada guru sekiranya guru berminat untuk pelajar membuat kajian. Itulah sahaja pelajar-pelajar taklimat panduan pelaksanaan kajian kes sejarah KSSM tingkatan 5 yang bermula tahun ini. Cikgu harap dengan sedikit panduan yang cikgu berikan akan dapat memberi ilmu kepada pelajar, dapat memberi garis panduan
untuk pelajar merangka dalam melaksanakan kajian KIS dan dalam meneroka hasil dapatan, dan cikgu doakan agar pelajar dapat menghasilkan kajian KIS yang bermutu dan berkualiti dan mencerminkan jati diri seorang pelajar yang berintelek. Akhir sekali, cikgu ucapkan selamat maju jaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.